maka tiada aku mustajabkan bagimu. Wa tas'aluni fala u'tikum, kamu meminta sesuatu daripada aku, maka nescaya aku tidak memberinya kepada kamu. Wa tastansiruni fala ansurukum, kamu minta pertolongan kepada aku dan aku tidak beri pertolongan kepada kamu. Bermakna tanggungjawab kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar yang mesti dilaksanakan, sehinggalah ketika mana kita mengabaikan tanggungjawab tersebut, maka dia mendatangkan kemurkaan daripada Allah, sehingga bila mana Allah Ta'ala telah murka kepada orang-orang yang tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka dia minta apa pun dengan Tuhan, Tuhan tak pandang. Doa lah sampai berapa kilo pun, tadah tangan punya besar, tak kira lah besar mana tadah pun, Tuhan kata apa? Tidak aku mustajabkan. Fala ujibu lakum fala u'tikum fala ansurukum, aku tak mustajabkan, aku tak berikan dan aku tidak beri pertolongan. Kerana apa? Kerana doa orang-orang yang tidak menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita melihat di antara sebab kenapa doa manusia itu ditolak, disebut oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Dia mengatakan di antara sebab doa manusia itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Taala, ialah apabila kamu mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, tetapi kamu tidak menjalankan hak-hak ataupun kamu tidak menunaikan hak-hak Allah. Itu nombor satu dia sebut. Dia ada 10 sebab. Nombor satu yang dia sebut, dia kata apa? Kamu mengaku Allah tu Tuhan, tapi hak Allah suruh hang tak buat. Apa hak-hak Allah Ta'ala ke atas manusia, ke atas hamba dia, kita tak tunai. Antaranya apa? Tuhan suruh kita tunai tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, tiba-tiba kita tak buat. Itulah sebab yang paling utama kenapa doa manusia itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan sebut wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu, kata Allah, fitnah akan siksaan. Ayat di sini dia guna perkataan fitnah, tapi maksud fitnah di sini apa dia? Siksaan, kata Allah. Wattaqu fitnatan, takutlah kamu akan siksaan, la tusibannal ladzina zalamu minkum, yang tidak hanya diturun dan yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang zalim sahaja. Ada orang yang diseksa bukan pasal dia zalim. Ada orang yang diseksa kerana apa? Ni, kerana dia tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah kita fikir-fikir balik, pasal apa lah yang Tuhan marah sangat bila kita tak buat amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar ni sangat penting dalam kehidupan kita? Sehingga Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil mungkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang terjun dalam masyarakat, yang menyuruh manusia melakukan kebaikan, yang menegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Jadi bila sebut manusia terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar. Nak jadi umat yang terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pasal apa yang Tuhan duk tekankan sangat amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita?
sehinggalah tidak menjalankan tanggungjawab tersebut boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak sebut bab semayang tu lebih macam Tuhan sebut bab amar ma'ruf nahi munkar tadi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau seseorang tu dia tak semayang, dia berdosa tak? Dosa. Tuhan seksa tak? Tuhan seksa. Tapi apa kena mengena dengan orang? Dialah yang akan menanggung seksaan atas kelalaian yang dia buat. Dia tak puasa. Jadi kadang-kadang bila mari petang bulan Ramadan kita nak puasa, siapa yang tahu kalau kita tak puasa? Allah tu memang tahulah kan. Yang tu tersaduk cakap lah. Siapa yang tahu? Allah memang sungguhlah. Allah tu maha mengetahui. Tak nak kita nak tanya ni kita. Siapa nak tahu? Tak ada siapa yang tahu. Kita seorang saja yang tahu. Jadi maksud dia, ibadat-ibadat yang kita abaikan, kitalah yang menanggung dosa dia. Akibat dia, orang lain tak ada kena-mengena. Tiba-tiba takkan Pak Din pula nak tanggung. Itu yang macam saya sebut semalam tu. Orang makan rasuah, takkan pasal dia makan rasuah orang lain pula jadi miskin. Tak ada kena-mengena. Bukan. Baik. Tetapi bila mengabaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar ini, dia melibatkan kepada banyak pihak. Bila mana sesuatu kebaikan tidak disebarkan dan tidak diajak supaya orang melakukan kebaikan tersebut, maka kesan dia akan melibatkan banyak pihak. Kita tahu benda tu baik, tapi kita tak ajak orang buat baik tu. Tak ada siapa ajak. Duk di pejabat, tak ada seorang pun bila masuk dalam bulan Ramadan terfikir, bagus tak kalau kita buat kumpulan tadarus di pejabat. Dalam pejabat tu ada dekat 30-40 orang tu, tak ada seorang pun terfikir. Kalau ada pun yang terfikir, dia nak mengaji seorang-seorang. Nanti waktu rehat pukul 1, lepas sembahyang Zuhur tu, nak baca Quran seorang-seorang dekat surau, bukan pergi makan pun. Kenapa kamu tak ajak orang lain sama baca Quran dalam bulan Ramadan? Sedangkan ada suruhan untuk kita mengajak orang supaya baca Quran sama-sama. Kenapa tak ajak? Soalan dia, kan? Jadi bila mana dia tak ajak, dia akan mengakibatkan ramai orang tak buat kebaikan tersebut. Sebab apa? Sebab tak ada orang ajak. Ada orang tak ajak dia nak buat. Ada orang lagi tak ajak tak buat. Nak tunggu dia buat keluar duit bagi sedekah kan? Nama kata memang tak keluar lah. Tapi bila mari ada orang start bagi sedekah, dia pun mula bagi sedekah. Saya mulakan sumbangan dengan sumbangan daripada saya sendiri, saya bagi sekian-sekian banyak. Jadi saya harap tabung-tabung ni dapat berjalan. Jalan tabung. Orang jadi bagi tak? Orang bagi. Tapi kalau dia sendiri tak ajak, ada orang jenis lagi tak ajak, lagi tu tak buat. Akibat dia, kebaikan tidak dapat disebarkan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kamu satu umat, kata Allah, yang suka mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang kita boleh ajak orang untuk buat, khususnya bulan Ramadan yang akan menjelang tiba? Apa kebaikan yang kita boleh ajak orang untuk turut serta? Apa kebaikan yang boleh kita sebarkan? Bukan hanya bersifat individu, tetapi kita nak buat beramai-ramai, kita nak buat bersama-sama. Apa kebaikan dia kita ajak orang? Mungkin orang dia tak ada modal nak buat moral. Orang lain nak buat moral, nak buat buka puasa ada modal, dia modal ciput tak ada. Jadi kita geng ciput ni, kata dia, apa kata kita kumpul seorang sikit, kan? Kalau makan ada 200 orang, kalau kita dapat sponsor 50 orang pun jadi ya. Macam tu. Jadi tak payah mending mana. Jadi apa kata kita? Boleh tak kita seorang-seorang pergi beli? Boleh.
Boleh kita seorang-seorang pergi beli makan bagi, boleh. Tapi kita nak kongsi. Kongsi tadi bukan sebab kita kedekut ke tak, tapi kita nak mudahkan orang lain supaya dia pun boleh buat juga. Tak dapat ni, dapat 50 orang pun jadilah tumpang moral orang contoh kan. Orang dah buat moral buka puasa dah, kita tumpang saja. Dapat apa namanya martabak sekepin, potong 4 dapat 4 orang, beli 10 kepin dapat 40 orang, dah selesai masalah. Nama kata nak buat moral, tak ada duit, tak ada bajet, tak apa, beli martabak 10 kepin, sekepin baru duk ada berapa ringgit? RM4, RM5 atau RM5? Berapa? 7 pula dah. Orang special lah dah. RM7. RM7 10 keping baru dah ada RM70. Cari 7 orang, seorang RM10. Selesai 40 orang boleh makan. Merasa martabak kita. Misal. Kenapa? Sebab kita nak ajak orang supaya buat baik. Tapi kalau kita diam-diam seorang-seorang, maka orang yang bajet cipuk ni sampai sudah dia tak boleh nak taja orang buka puasa. Sebab apa? Sebab dia tak tahu, dia buntu. Aku nak buat di surau, mahal pula dah macam nak buat kenduri, aku tak ada duit. Maka kita buat macam tu. Misal contoh. Yang keduanya, mencegah kemungkaran. Lagi teruk masyarakat akan jadi bila mana tanggungjawab mencegah kemungkaran itu tidak dijalankan. Kerana apa? Kerana akibat tidak menegah satu-satu kemungkaran itu, maka akan berlakulah banyak lagi keburukan demi keburukan, kerosakan demi kerosakan, hanya kerana satu kesalahan dan kemungkaran itu tidak ditegah. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah dah masuk dalam Facebook. Ada nak buat pula persembahan orang lelaki. Macam dalam cerita hak jenis lelaki menari badan tegap, menari atas meja, orang perempuan keliling apa semua. Tu berlaku di Thailand. Ni nak mari masuk dalam Malaysia ni pula nak buat lah. Tengok dalam Facebook orang duk share. 4 orang lelaki badan tegap. Tengok badan dia, mok tegapnya. Tapi pakai baju perempuan. Oh, nak menari. Ni nak buat show dalam negara kita. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Benda-benda yang macam ni lah yang kita duk kena tegas. Bila orang tegur, bila orang bagi tahu kata, oh tak. Setengah orang dia melentin. Ustaz-ustaz ni tak ada kerja lain, nak kira cari salah orang. Betul lah. Sebab yang selalu buat salah tu orang. Kalau lembu tak ada masalah. Lembu tu kalau dia tak pakai seluar pun tak ada siapa nak marah. Yang kita nak tegur ni salah orang. Betul, ustaz-ustaz ni memanglah dia suka cari salah orang. Jadi hang ni rasa orang ke tak? Kalau rasa orang kena terima. Kalau rasa diri itu lembu, tak ada masalah. Jadi nak tak nak tuan-tuan, benda tersebut perlu dicegah. Perlu bersuara. Umat Islam kena bersuara. Kalau tidak, habis ranak negara kita. Dapat pula dekat tangan-tangan pemimpin-pemimpin yang jenis tak berapa nak heran sangat dengan masalah-masalah macam ni, jahanam kita. Jadi nak tak nak umat Islam kena bersuara. Supaya apa? Supaya perkara tersebut tertegah. Kita takut esok anak cucu kita lah yang mendukung pahaman-pahaman yang sebegini. Hari ini dah berapa banyak lah pahaman tak betul dalam masyarakat kita. Ni ada baru pahaman incredible hak pula. Orang tengok incredible hak tu kecil-kecil dulu, bila marah jadi hijau. Yang ni dah ada pula pahaman incredible hak. Semalam saya tengok satu video pahaman baru pula. Ni saya nak bagi tahu kepada masyarakat bahawasanya Allah itulah Muhammad. Jadi Allah itu adalah gelaran kepada Muhammad. Jadi dia kata Allah tu
adalah gelaran kepada Muhammad. Muhammad itulah Allah. Dalam dia duk sebut Allah itu adalah Muhammad, dan Allah itu gelaran kepada Muhammad, tiba-tiba dia sebut pula iaitulah gelaran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut pula sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Hang kata Allah tu Muhammad. Muhammad, gelaran bagi Muhammad itu ialah Allah. Tiba ada pula sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ni Allah mana pula dah? Oh, jadi siapa-siapa yang tak puas hati, mai telefon saya, kita jumpa, kita boleh berdebat, berhujah. Tak ada masa aku nak sembang dengan orang tengin je hampa. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang makin hari, makin kita lupa, makin kita seronok. Akibat daripada tanggungjawab mencegah kemungkaran itu tidak dijalankan. Ada sebab tak kenapa Allah murka sangat pada orang yang tak buat nahi mungkar? Ada sebab. Sebabnya apa? Ini kita tengok kesannya. Kesan dia yang kita tengok dalam masyarakat kita, bila mana akan lahirnya generasi demi generasi yang mereka melakukan sesuatu perkara tersebut sudah tidak mengikut aliran ataupun tidak mengikut apa yang diajarkan, nilai-nilai di dalam agama dan sebagainya. Sebab itu Tuhan murka. Bila mana Tuhan murka, Tuhan kata hampa tadahlah tangan lagu mana pun, satu pun aku tak makbulkan. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, kalau kita mengaji dalam bab akidah, bab usuluddin nak, kan kita kata apa? Dalam kalimah la ilaha illallah tu ada dua. Yang pertamanya istighna, yang keduanya iftiqar. Apa makna istighna? Istighna maha kaya Allah Ta'ala. Maha kaya Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih kaya daripada Tuhan. Kaya segala-galanya kaya. Tu Allah. Iftiqar, apa dia pula? Iftiqar fakirnya kita. Sehinggalah kita berkehendak hanya kepada Allah saja. Punyalah kita ni fakir, sampai tak ada satu pun yang dapat bantu kita, melainkan bantuan itu hanyalah datang daripada Allah Ta'ala. Sebab walaupun ada orang nak mai bantu tolong kita, tak ada satu pun yang boleh tolong kita, melainkan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, siapa kita? Kalau nak tengoklah balik tuan-tuan, kita ni siapa? Melainkan hanyalah kantung yang menanggung najis merata-rata. Merata bawa najis duduk dalam perut kita. Apa nilai kita tuan-tuan? Ni nak cerita. Apa nilai kita ni? Tak ada nilai tuan-tuan ni. Melainkan kemuliaan tu Allah yang beri pada kita. Allah beri kita mulia. Pasal apa? Pasal jadi orang Islam. Allah beri kita mulia pasal apa? Jadi umat Nabi SAW. Allah beri kita mulia pasal apa? Pasal dia semayang. Allah beri dia mulia. Kalau semua ni tak ada tuan-tuan, kita ni siapa? Hanyalah kantung yang membawa najis merata-rata. Duk penuh dalam perut kita ni najis belakang. Nak bangga apa tuan-tuan ni? Kalau kita fikir balik, tanpa sembahyang, tanpa puasa, tanpa apa ni, kita ni nak bangga apa? Mulia, hina kata Tuhan. Jadi kalaulah kita merasakan bahawasanya tidak ada bantuan apa pun melainkan hanya daripada Allah, tiba-tiba Tuhan kata apa? Tidak aku mustajabkan, tidak aku berikan. Apa lagi kemuliaan yang ada pada kita? Tak ada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka ini peringatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Supaya apa? Supaya Tuhan kata, buatlah, kerjakanlah amar ma'ruf nahi mungkar tersebut sebelum datangnya kemurkaan yang kita bicarakan itu tadi. Maka rugilah kita apabila tiada mendapat perhatian daripada Allah. Ini menunjukkan bahawa tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya tidaklah kita melalaikannya dan mencuaikannya meskipun apa yang dinyatakan oleh hadis ini
tidak ketara dalam kehidupan kita, atau belum nampak kesannya namun tiadalah boleh kita menganggap bahawa yang demikian itu tidak akan berlaku. Walaupun kita duk berasa macam tak, bukannya nak minta apa pun, kata dia. Hak tak minta pun tengok dapat banyak dah. Dia tidak buat amar ma'ruf nahi mungkar, dan dia tak rasa yang Tuhan duk sekat dia. Dia tak rasa. Sungguh pun kita tak rasa. Tapi hakikatnya, walaupun kita tak rasa rugi atas dunia, tapi dia rugi esok di akhirat. Mungkin dunia Tuhan bagi, tapi akhirat Tuhan kata sorry. Kita ni baik dunia tak dapat, yang penting akhirat kita dapat. Sebab akhirat itu kekal. Dunia ni sementara, tinggal berapa tahun kita pun tak tahu. Sebut bab mati ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Itu mungkin dari sebab belas kasihan Allah Ta'ala kepada kita. Diberinya kita tangguh sampai kepada sesuatu masa yang lebih jauh dan panjang. Padahal apa yang dijanjikannya itu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Oh, hidup atas dunia elok, Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi sehat, Tuhan bagi macam-macam. Tapi hak yang Tuhan suruh buat tak buat-buat pun elok saja. Macam siapa? Firaun. Sehat walafiat, kaya, ada kerajaan, semua orang ikut kata dia. Senang tak jadi Firaun? Senang. Macam kita tuan-tuan kadang-kadang mai datang penyakit, tak larat, penat, sesema, asma, semput, macam-macam. Macam-macam penyakit yang menjadi terhalang kita nak buat sesuatu benda yang kita suka. Teringin jalan bukan tak teringin, tapi tak larat berjalan. Oh, contoh tak? Bukan tak teringin orang nak ajak berjalan, tapi nak berjalan tu tak larat. Oh, betul ke so nak? Larat tak jalan. Tapi kalau ada orang tolong-tolak kursi roda, mau lah kata. Oh, nak harapkan orang tolong baru kita merasa nak pergi berjalan ke apa. Jadi kita ni macam tu. Tapi Firaun mana pernah sakit, tapi dia buat dosa tak? Dia buat dosa. Tuhan bagi tak? Tuhan bagi. Tu Tuhan bagi tu semata-mata sifat rahmat Tuhannya. Tapi hakikatnya Tuhan tarik sedikit tanpa dia sedari. Kita pun macam tu tuan-tuan. Jangan tenggelam dengan kesenangan dan keseronokan dunia sehingga kita lupa rupa-rupanya Allah beri peluang dan masa kepada kita untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan kita. Jangan terlalu meletakkan diri pada zon selesa, seolah-olah kita berada dalam lingkungan rahmat, padahal rupa-rupanya Tuhan sedang menguji kita. Jangan duk seronok sangat. Bila kita ni senang, sehat, reta ada anak-anak bagi duit, anak-anak berjaya pun semua, jangan duk berasa kita ni Tuhan, oh alhamdulillah lah awak. Padahal kita banyak benda yang kita tak buat apa yang Tuhan suruh. Tapi Tuhan tetap bagi kita selesa. Kata pengarang kita, jangan selesa sangat. Entah-entah waktu tu bukan Tuhan nak bagi rahmat, Tuhan nak menguji kita. Itu kena hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita tenggelam dalam kesenangan dan keseronokan dunia sehingga kita lupa yang kita sentiasa diuji, dinilai untuk meletakkan di mana tempat pulangnya kita esok di akhirat. Kita harus insaf segera dan kembali kepada petunjuk Allah Ta'ala agar kita tidak dimurkainya dan hidup kita pun selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Setengah ulama mengertikan maksud Tuhan tiada akan mengkabulkan permintaan hamba-Nya itu, iaitu sampai saat hari kiamat. Jadi maksudnya selagi belum hari kiamat, kita wajib menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seumum kaum muslimin. Bermula daripada keluarga dan isi rumah tangga kita sendiri dahulu dan seterusnya kepada orang lain. Ada pula ulama menafsirkan hadis yang kita baca ni, bila mana Tuhan kata sebelum aku tidak mustajabkan, tidak berikan, sebelum tu sebelum bila?
Ada yang menafsirkan maksudnya sebelum hari kiamat. Bermakna tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib kita laksanakan selagi belum berlakunya hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua, kata pengarang kitab. Kiamat kecil, iaitu kiamat bagi orang-orang yang jiwa bersendirian, yakni ketika habis masa hidupnya di dunia ini dan tiba pula ajalnya untuk meninggalkan alam yang fana. Kiamat pula ada dua, namanya kiamat kecil. Kiamat kecil ni apa? Mati. Mati sebelum berlakunya kiamat besar. Mati. Maka dia mati itu tadi taklah sampai kepada kiamat besar, tu namanya kiamat kecil. Jadi maksudnya boleh kita faham hadis ini, Tuhan kata apa? Laksanakanlah amar ma'ruf nahi mungkar sebelum kamu menemui kematian. Oh, tu dia. Faham mudahnya hadis ni tadi. Jadi sebelum kita mati ni tuan-tuan, buatlah kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut menyelamatkan kita esok di akhirat kelak. Dan yang satu lagi ialah kiamat besar, iaitu hari kiamat yang ditunggu-tunggu oleh sekalian makhluk, yang waktunya tiada seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi satu kiamat besar lah, yakni kiamat ketika mana habis segala bumi dan isi-isinya, hancur, dan semua isi-isi langit semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Oh, punya panjang sebut tu. Maksud dia apa? Habis binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ada dua kefahaman pada pelajaran kita hari ini. Dua isi ataupun dua kesimpulan. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai nanti akan datang satu kemurkaan Allah sehingga apapun yang kita panjatkan, doakan kepada Tuhan, satu pun tidak dimustajabkan. Maksudnya atas dunia lagi Tuhan dah balas dah. Yakni akibat daripada tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah murka. Dan bila Allah murka, waktu tu kamu minta apa pun Tuhan tak bagi. Yang mana walaupun atas dunia kita rasa Tuhan bagi belaka, yang kadang-kadang Tuhan bagi tu hanyalah sekadar ihsan dan satu bentuk ujian pula kepada kita. Yang keduanya, kesimpulan yang kita boleh ambil pada hadis tersebut, iaitulah laksanakanlah amar ma'ruf nahi mungkar tersebut selagi hayat dikandung badan. Jadi selagi hayat dikandung badan, selagi itulah tanggungjawab yang ditanggung ke atas kita, iaitulah amar ma'ruf nahi mungkar sampailah berlakunya kiamat. Jadi kalau orang tanya, sampai bila ustaz kita ni nak buat amar ma'ruf nahi mungkar dah tua-tua ni? Sampai kiamat. Atau bilanya kiamatnya? Manalah aku tahu. Sampai kiamat lah jawapan dia. Sampai bila-bila mesti laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia dah standby tu. Tunggu sebut Allah alam. Bagi ni kan. Wallahu ta'ala alam.